Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita di sesi PDPR yang seterusnya. Jadi tajuk kita hari ini ialah tentang mikroorganisma berfaedah dan berbahaya. Objektif pelajaran kita ialah yang pertama, dapat menyatakan 4 kesan buruk mikroorganisma. Yang kedua, dapat menyatakan 4 faedah mikroorganisma. Okey, kita pergi kepada yang pertama, kesan buruk mikroorganisma. Yang pertama, membawa penyakit. Okey, seperti kita tahu, mikroorganisma ialah benda seni, hidupan seni yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Jadi, kesan buruk yang pertama ialah mikroorganisma boleh membawa penyakit. Banyak penyakit berlaku disebabkan oleh mikroorganisma. Seperti yang pertama, demam denggi yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa melalui nyamuk Aedes. Jadi bila nyamuk Aedes ini menggigit atau menghisap darah kita, secara tak langsung dia telah menyebarkan virus denggi ke dalam badan kita. Okey, yang seterusnya, panau dan kurap. Okey, panau dan kurap ni merupakan sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat yang tumbuh di permukaan kulit. Jadi panau dan kurap ni akan membuat kesan gatal kepada kulit kita. Jadi panau dan kurap ni macam kulat lah yang hidup di permukaan kulit kita. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, demam selsema. Demam selsema disebabkan oleh virus influenza. Seperti yang kita hadapi sekarang, COVID-19 kan. Okey, COVID-19 juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, iaitu virus COVID-19. Okey, jadi inilah kesan buruk mikroorganisma yang pertama, iaitu membawa penyakit. Seterusnya kita pergi kepada kesan buruk kedua. Mikroorganisma boleh menyebabkan pereputan gigi. Sisa makanan yang melekat pada gigi jika tidak dibersihkan akan menjadi tempat pembiakan bakteria yang boleh menyebabkan gigi menjadi reput. Contoh tu, gambar tu Sisa makanan akan menjadi punca pembiakan bakteria yang merosakkan gigi. Kita dah belajar dulu bahawa mikroorganisma memerlukan nutrien ataupun makanan untuk dia terus bertumbuh. Jadi sisa makanan yang terdapat pada gigi itu merupakan bahan nutrien lah kepada mikroorganisma itu untuk terus tumbuh. Jadi untuk mengelakkan kerosakan gigi, apa yang perlu dibuat ialah kita perlu bersihkan gigi kita sekurang-kurangnya 2 kali. Pagi, petang dan yang lebih baik selepas makan pun kita gosok supaya sisa-sisa makanan dapat disingkirkan daripada gigi kita. Jadi kesan buruk yang kedua ialah mikroorganisma boleh menyebabkan pereputan gigi. Yang ketiga, kesan buruk mikroorganisma. Mikroorganisma boleh mengakibatkan keracunan makanan. Mikroorganisma yang tumbuh pada makanan akan menyebabkan makanan tersebut menjadi rosak dan tidak boleh dimakan lagi. Jika kita memakan makanan tersebut, kita boleh terkena keracunan makanan. Okey, apa yang berlaku? Kita akan muntah-muntah dan sakit perut. Untuk pengetahuan awak semua, keracunan makanan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang mudah sebab ada kes keracunan makanan yang menyebabkan kematian. Contohnya sini ada keratan akhbar, kari ayam punca keracunan. Okey, budak mati keracunan. Jadi kita tidak boleh mengambil mudah tentang keracunan makanan. Dia boleh mengakibatkan kematian. Okey, yang seterusnya, mikroorganisma akan merosakkan makanan. Okey, kalau kamu tengok gambar dua ni, gambar apple dan gambar roti, apa yang berlaku ialah mikroorganisma yang tumbuh pada makanan itu akan menyebabkan makanan tersebut menjadi rosak dan tidak boleh dimakan lagi. Ulat yang tumbuh pada roti dan buah akan menyebabkan ia menjadi rosak. Jadi ini ialah keburukan mikroorganisma yang keempat.
Okey, walaupun begitu, mikroorganisma juga mempunyai kesan yang baik ataupun berfaedah kepada kita. Okey, kita lihat contohnya. Faedah mikroorganisma yang pertama, digunakan dalam pembuatan makanan. Okey, seperti yeast yang dicampurkan ke dalam adunan dough bagi pembuatan roti. Okey, apabila kita masukkan yeast ke dalam adunan dough tersebut akan mengembang dan menyebabkan roti akan menjadi lebih besar dan lembut, ya, kerana tidak balas yeast dalam dough tersebut. Okay, yang kedua, dalam pembuatan yogurt, okay, bakteria baik yang digunakan untuk menghasilkan yogurt, okay, dikenali sebagai kultur yogurt. Jadi inilah satu contoh faedah mikroorganisma. Okay, selain daripada yeast dalam roti dan kultur yogurt, contoh lain dalam proses pembuatan makanan yang menggunakan mikroorganisma ialah dalam proses pembuatan tempe, ya, dalam proses pembuatan tempe. Okey, ini ialah faedah yang pertama. Okey, yang kedua, mikroorganisma digunakan dalam penghasilan ubat seperti antibiotik dan vaksin. Sekarang ni kita dalam musim menerima vaksin COVID-19 kan. Okey. Vaksin ialah mikroorganisma yang dilemahkan, disuntik ke dalam badan kita untuk merangsang badan menghasilkan antibodi bagi melawan penyakit tersebut. Okey, jadi vaksin itu dihasilkan daripada mikroorganisma yang lemah, disuntik ke dalam badan kita bagi membolehkan badan kita menghasilkan perlindungan semula jadi untuk melawan penyakit tersebut, ya. Jadi contoh lain seperti penicillin. Penicillin juga dihasilkan daripada mikroorganisma. Ini faedah yang kedua, iaitu mikroorganisma boleh digunakan bagi menghasilkan ubat-ubatan. Okey, faedah mikroorganisma yang ketiga, mikroorganisma boleh menguraikan bahan organik. Tindakan mikroorganisma pada bahan organik akan menguraikan bahan tersebut. Apabila telah terurai, bahan tersebut akan jadi lebih mudah untuk dilupuskan. Okey, contoh sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah, sisa-sisa daripada haiwan, ya, akan terurai menjadi bentuk yang lebih ringkas untuk dilupuskan. Maksudnya kalau kita tengok, bila kita letakkan sisa makanan atau sisa haiwan di atas tanah lah, okey, kemudian diperhatikan untuk beberapa hari, lama kelamaan kita akan dapati sisa-sisa tersebut hilang dengan sendirinya. Okey, kenapa? Sisa-sisa tersebut telah diuraikan oleh mikroorganisma, ya. Okey, ini yang ketiga, ya, di mana mikroorganisma boleh menguraikan bahan organik. Apa maksud bahan organik? Bahan-bahan yang berasal daripada sumber semula jadi, seperti bahan-bahan yang berasal daripada haiwan, daripada tumbuh-tumbuhan dan manusia. Okay. Seterusnya, bagi faedah mikroorganisma yang keempat, digunakan untuk membuat baja dan merawat air kumbahan. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, baja organik dihasilkan daripada perebutan bahan-bahan organik yang berubah menjadi baja, boleh digunakan untuk tanaman. Contoh tadilah, bila mikroorganisma itu bertindak ke atas bahan organik seperti sisa-sisa haiwan ataupun sisa-sisa sayuran, bahan-bahan itu akan berebut dan masuk ke dalam tanah dan akan boleh menjadi baja semula jadi untuk tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, mikroorganisma yang terdapat dalam loji kumbahan digunakan untuk merawat air kumbahan sebelum dialirkan keluar. Okey, air kumbahan di dalam loji tu dia berbahaya, kita tak boleh lepaskan dia ke sungai sebagai sumber air kita. Jadi air itu perlu dirawat dahulu. Okey, di mana dalam loji kumbahan air itu dirawat dengan menggunakan mikroorganisma tertentu, menjadikan air itu selamat dan boleh dialirkan ke sungai-sungai, ya. Okey, jadi yang keempat, mikroorganisma digunakan dalam pembuatan baja dan merawat air kumbahan. Okey, jadi kesimpulan pada hari ini,
Mikroorganisma mempunyai keburukan, mikroorganisma mempunyai faedah. Keburukan mikroorganisma seperti membawa penyakit, mereputkan gigi, menyebabkan keracunan makanan dan merosakkan makanan. Manakala faedah mikroorganisma, ia digunakan dalam pembuatan makanan, menghasilkan ubat seperti antibiotik dan vaksin. Mikroorganisma dapat menguraikan bahan organik. Mikroorganisma digunakan dalam pembuatan baja dan merawat air tumbuhan. Jadi setakat ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berfaedah dan awak boleh faham tentang apa yang hendak disampaikan mengenai keburukan dan kebaikan mikroorganisma. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.